إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak lihat surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 dan surah yang ke-5. Surah yang ke-5 dimulakan dengan Ha dan Mim. Surah yang ke-5 dimulakan dengan Ha dan Mim. Dia dalam gugusan surah Hawamim yang dimulakan dengan Ha dan Mim, bermula daripada surah Ghafir, Fussilat, Ash-Shura, Zukhruf, Dukhan, Jasiyah dan Ahqaf. So dia dalam kelompok surah-surah Hawamim, surah-surah yang dimulakan dengan huruf Ha, huruf muqatta'ah, Ha dan Mim. Ha dan Mim. So ada pertalian antara kesemua 7 surah ini. Dan surah Dukhan adalah satu surah yang wajar untuk diingat dan dihafal. Dia ada 4 surah kalau kalau nak hafal, dianjurkan untuk hafal. Suratul Mulk kita dah hafal, kemudian suratul Dukhan, Yasin dan Sajdah. Mulk, Dukhan, Yasin dan Sajdah. Tema utama surah Hawamim, tema utama surah-surah Hawamim ni, surah-surah Makkiyah yang diturunkan dengan di Mekah, adalah tentang kekeliruan dalam berdoa. Kekeliruan dalam berdoa. So, ketujuh-tujuh surah ini dia memberi penekanan, memberi fokus terhadap salah faham dalam masyarakat dalam menggunakan konsep tawassul. Dalam memahami konsep tawassul. Dan surah ini juga salah satu dari surah yang menerangkan tentang wa iyyaka nasta'in dalam suratul Fatihah. Wa iyyaka nasta'in, kan kita mohon bantuan. Jadi Hawamim ni, surah-surah Hawamim adalah menjelaskan tentang wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami mohon bantuan. So dia basically adalah tentang doa dan cara berdoa. Kita diajar untuk minta hanya pada Allah tanpa menggunakan perantaraan yang dilarang. Dan perantara dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tawassul. Tawassul. Kalau kita lihat sekali imbas, kalau kita lihat sekali imbas dalam surah Ghafir,
dia memberi maklumat berkaitan dengan tauhid dalam berdoa dan isti'an, cara nak minta bantuan. Kemudian surah Fussilat, dia menjawab kekeliruan manusia pertama, kan, Nabi Adam. Dan mereka katakan apabila menyeru selain dari Allah, mereka mendapat apa yang mereka nak. Dan Allah bagi tahu dalam surah Fussilat tu, segala apa yang mereka dapat bukanlah menjadi tanda aras bahawa apa yang mereka buat tu betul. Kan, apa nama, ramai je yang rasa macam tu. Bila dia berdoa dan dia dapat tapi masih dalam maksiat, masih dalam maksiat, dia rasa dia disayangi, Allah sayang kita, sedangkan itu bukan penanda aras. Doa kita makbul tu bukan penanda aras yang Allah suka tindak tanduk kita. Boleh jadi orang tu dalam keadaan di istidraj. Kemudian surah Zukhruf, dia tentang kekeliruan yang ketiga. Ada yang berhujah. Mereka tak minta kepada selain Allah. Mereka hanya menyeru sahaja untuk dapatkan sokongan dan syafaat. Dia bukan berdoa kepada selain Allah. Yang lain dia cuma seru je nak dapatkan sokongan, nak dapatkan syafaat. Kan kalau kawan kita anak kepada pengetua sekolah, kita rasa macam, wah, aku pun boleh dapat tempat agak istimewa dalam sekolah. Aku kawan dengan anak pengetua kot. Gitu. So dengan dia menyeru-nyeru nama wali, nama malaikat, nama nabi tu, sekira-kira dia dapat bentuk sokongan dan syafaat. So mereka katakan tindakan tidak meminta terus kepada seruan itu kerana mereka tahu bahawa yang boleh memakbulkan doa hanya Allah. Dan ini juga fahaman musyrikin Mekah dulu. Dan surah ini akan menjawab kekeliruan yang keempat. Akan menjawab kekeliruan yang keempat kerana banyak ayat dalam Quran yang sebut sifat Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ar-Rahman, Sami'ul Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Banyak dalam Quran sebut dua sifat ni. Dan dia menjawab tentang kesamaran. Sewaktu berdoa timbul kerana ada manusia yang kata, selain Allah ada makhluk yang juga boleh dengar doa manusia dan tahu isi hati manusia yang berdoa. Kalau susah dia cari orang dulu. Dan mereka katakan ada makhluk yang boleh dengar seruan manusia yang berdoa pada mereka. Lalu dia pergi kubur. Pergi merayu dekat kubur. Dia rasakan wali dalam kubur tu boleh dengar doa dia. Mereka beranggapan Allah telah beri barakah kerana kelebihan dan kemuliaan makhluk itu sehingga boleh dengar seruan manusia walaupun mereka telah lama mati. Sebab orang yang dah mati dia tak boleh buat apa-apa. Tapi dalam pada itu, dalam pada mereka merasakan orang yang mati itu tidak boleh buat apa-apa, mereka merasakan sekurang-kurangnya orang yang mati yang diseru itu boleh bawa doa kepada Allah dan beri keberkatan kepada mereka. Itu sedikit sebanyak tentang cara surah Dukhan ini didatangkan. So, jom kita terus pergi ayat pertama. Hamim.
Ha dan mim. Hamim. Apa maksudnya? Tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kenapa dimulakan dengan huruf muqatta'ah? Sama macam surah Baqarah dimulakan dengan huruf muqatta'ah, alif lam mim. Ali Imran juga macam tu. Menggunakan huruf muqatta'ah menyedarkan kita bahawa kita tidak tahu banyak benda. Walaupun huruf tu, huruf yang didatangkan, huruf yang simple. Ha dan mim. Tapi bayangkan Allah datangkan 7 kali berturut-turut surah yang dimulakan dengan 2 huruf yang kita tak tahu apa maksud. Dan sengaja Allah tak bagi tahu pada makhluknya, termasuk Nabi SAW. Nak bagi tahu kau lemah. Nak bagi tahu kita ni lemah. Tanpa diberi sebarang maklumat dari Allah, kita have no idea, takkan tahu apa-apa. Dan banyak perkara sebenarnya yang kita tak tahu. So, jangan memandai-mandai. Jangan memandai-mandai. Dan kalau kita tengok kali ini, selepas Allah sebut Hamim, Allah sebut Quran. Allah sebut Quran. So, bila kita tak tahu, kita kena cari benda yang nak dirujuk. Kena ambil tahu. Maklumat yang kita boleh capai, yang kita boleh dapat ialah dari Alkitab, dari Quran. Dan Quran itu Allah sifatkan sebagai jelas dan terang. So, bila tak tahu, kena ambil tahu. Nak ambil tahu dari mana? Nak cedok ilmunya tu? Dari Quran yang jelas dan terang. Wal kitabil mubin. So, dalam pada kita tak tahu, mohon pada Allah, kita mohon hidayah. Dan Allah bagi tahu, engkau tak tahu. Walau 2 huruf, engkau tak akan tahu. Selagi mana Allah tak bagi tahu, kita tak akan tahu. Lalu jangan berlama-lamaan dalam keadaan ketidaktahuan. Belajarlah dari kitab demi kitab yang jelas. Wal kitabil mubin. Kitab yang terang. Kitab yang menerangkan kebenaran. So, demi Quran, kitab yang memberi, menerangkan kebenaran. Allah bersumpah dengan Al-Quran dalam ayat ini. Dan setiap sumpah adalah perkara yang nak ditekankan. Tetapi sumpah dalam ayat ini dihilangkan, tidak disebut, mahzuf. Kan, wal kitabil mubin, demi Quran yang terang. Kenapa dengan Quran yang terang? Yang terang, Allah tak bagi tahu apa-apa. Allah cuma sambung inna anzalnahu. Dia sumpah ni, dia perlu ada jawapan. Dia perlu ada jawapan. Tapi jawapannya Allah tak bagi tahu. Sumpah ni Allah sebut demi Quran yang terang. Itu dia. So, ulama tafsir menanggap jawapannya mungkin seperti berikut. Demi Quran, kitab yang menerangkan kebenaran, tidak ada satu tempat dalam Quran yang boleh diragui. Tidak ada satu tempat dalam Quran yang boleh diragui. Tiap kali Allah bersumpah dengan sesuatu, Allah nak tunjukkan kehebatan benda tu. Kan? Banyak perkara lain yang Allah gunakan untuk bersumpah. Demi masa, buah tin, buah zaitun, kan? Bukit Tursina. Dan sumpah-sumpah itu, dia nak indicate, nak bagi tahu kehebatan perkara yang Allah sumpahkan tu. Dan kali ini Allah bersumpah dengan Quran, bukan sekali, bukan 2 kali, banyak kali dalam Quran Allah bersumpah dengan Quran nak bagi tahu pentingnya, hebatnya Quran ni.
Kan kalau kita bersumpah depan bini, nak bagi tahu bahawa apa yang kita katakan itu benar-benar benar. Kenapa tiba-tiba bersumpah dengan Quran? Sebab kafir Quraisy, ayat ini kan ayat Makkiyah. Kafir Quraisy telah bertindak banyak kali mempersoal Quran. Memperlekeh dan mempersoal Quran, lalu didatangkan bentuk penekanan yang tinggi bersumpah dengan Quran. So, untuk kita, Allah bagi tahu jangan ambil ringan, jangan ambil mudah bila berkait dengan Quran. Dan jangan ingat, cukuplah hanya dengan baca saja ayat-ayatnya, itu sudah memadai. No, bukan begitu. Itu salah faham yang paling besar, banyak berlaku dalam masyarakat. Mereka sangka dengan sekadar baca Quran hari-hari dah cukup. Walhal, kita perlu belajar banyak lagi perkara berkaitan Quran. Terutamanya berkaitan dengan tafsir, tadabbur, dan perlu ambil tahu apa yang nak disampaikan. Sebab tu Allah bagi tahu Quran ni jelas, nyata. Macam kita kenal belakang tapak tangan kita. Cuba tuan-puan tengok tapak tangan. Kan, tapak tangan. Tahu tak belakang, tapak tangan tu ada belakang. Ada, pusinglah tangan. Allah nak kita berinteraksi dengan Quran, ambil tahu, seperti mana kita tahu belakang tapak tangan kita ni. Kan kalau dulu, mulus, flawless, sekarang sudah mula wrinkle, sudah mula kedut-kedut. Malah kita tahu kalau ada sebarang parut, semacam tu. Dan sengaja Allah bagi tahu, Quran ni jelas. Dan perlu diambil perhatian dengan sangat dalam. Kerana kalau mereka sekadar membaca terjemahan Quran sekalipun, banyak lagi benda yang tak faham. Kerana ada perkara-perkara yang musyabahah, yang tersirat, yang disampaikan oleh Quran. So, sebab tu siapa yang belajar tafsir akan tahu tentang apakah yang a glimpse yang nak disampaikan oleh Allah. Dan dia akan menjadi semakin jelas dan faham tentang agama kerana panduan sebenar yang paling utama ialah Quran. Dan sepatutnya semua orang terima Quran sebagai panduan utama. Tapi menariknya tuan-puan, semakin masyarakat kita terdedah dengan penguasaan ilmu pengetahuan, kita banyak merujuk kepada sumber kedua. Sumber sekunder. Kan? Macam mana tu Ustaz? Macam ni. Quran dan hadis ni sumber primer. Sumber utama. Kemudian datang pula kitab tauhid, kitab akhlak, kitab tasawuf. Yang itu adalah sekunder. Yang itu adalah sekunder. Sumber kedua. Dan rata-rata kita beri tumpuan, fokus untuk belajar sumber sekunder sehingga kita tak faham sumber primer. Sepatutnya kita dekati sumber primer menggunakan sumber sekunder.
Contoh kitab-kitab tafsir tu kan ditulis oleh ratusan malah ribuan manusia yang berusaha nak faham sumber primer ni. Zamakhsyari, Ibnu Katsir, Ibnul Jauzi, banyak tafsir-tafsir, Hamka, dan perlu diingat, macam mana kita nak memahamkan, Ustaz, punya banyak tafsir-tafsir tu Ustaz, dan setiap tafsir tu berbeza-beza Ustaz. So kita nak guna yang mana satu? Kan? Macam Ibnu Katsir dengan tafsir Hamka kan beza. Fi Zilal Quran beza. Kemudian tafsir Khasyaf, Zamakhsyari beza. Cara penulisan dan penafsirannya. So nak guna yang mana satu Ustaz? Kita baca je. Baca. Dan kemudian kita ekstrak sesuai dengan zaman. Kenapa berbeza-beza sedangkan ayatnya satu? Ulama ni cakap macam ni, ulama yang ni cakap macam ni. Kenapa berbeza-beza? Kerana tafsir Quran bukannya Quran. Tafsir Quran ialah percubaan manusia untuk faham Quran. Dan dia bukan Quran. Quran ni teks bahasa Arab ni. Wal kitabil mubin tu Quran. So terjemahannya, tafsir tu ialah usaha, percubaan manusia untuk menjelaskan, memahami apa sebenarnya yang nak disampaikan. Sebab tu kadang bila satu ayat kita jumpa pelbagai dimensi. Ada yang pandang dari sudut macam ni, ada yang rasa macam ni, ada yang hujahnya macam ni. Hanya dari satu ayat. Setiap ulama tu dia cuba nak faham apa yang nak disampaikan. Dan percubaan-percubaan itulah yang mewarnai Quran. Satu perkataan sangat banyak maksud. Itu baru satu perkataan. Ada tempat-tempat yang ulama bahaskan hanya huruf waw, huruf ba dalam bismillah. Huruf ba tu 20 penafsiran huruf ba. Sebab tu tak ada kitab yang dibahaskan sebegini detail sepanjang zaman. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang jelas dan terang. Jelas dan terang dekat situ kan sangat umum. Dijelaskan apa? Apa yang diterangkan. Perlu diingat, Quran dia menerangkan banyak dimensi kehidupan. Macam mana kita punya hubungan dengan Allah? Quran yang jelaskan. Macam mana hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang lain? Quran yang jelaskan, yang terangkan. Bagaimana tentang musuh kita yang jelas dan terang? Kan? Makana syaitanu lil insani aduwwum mubin. Kan syaitan tu musuh yang jelas dan terang. So macam mana kedudukan syaitan tu? Iblis. Allah terangkan, Quran terangkan dengan jelas dan terang. So setelah Allah bagi tahu yang kita tak tahu apa-apa, setelah Allah bagi tahu yang kita tak tahu apa-apa, kemudian Allah tawarkan kepada kita bahawa Quran ini jelas dan terang, kemudian kita diberitahu, inna anzalnahu, kami telah turunkan Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang berkat. Pada malam yang diberkati. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah kata inna anzalnahu, kami turunkan Quran. Perkataan anzalna bermaksud diturunkan. Anzalna diturunkan. So diturunkan macam mana? Anzalna diturunkan sekaligus. Berbeza kalau nazzalna, yang itu beransur-ansur. Ini turun sekaligus. Inna anzalnahu, kami turunkannya.
Dan kerana turun Quran itu, malam tersebut menjadi berkat. Kerana turun Quran tu, malam tu jadi berkat. Hamim, kita tak tahu apa-apa. Demi Quran yang jelas dan nyata, rujuklah Quran yang jelas dan nyata. Kenapa perlu rujuk Quran yang jelas dan nyata? Kerana kami yang turunkannya sekaligus. Dan kerana kami turunkan Quran itu sekaligus pada satu malam, malam itu menjadi berkat. Bayangkan kalau Quran itu engkau fahami, apa berlaku pada hidupmu? Apa berlaku pada hatimu? Apa berlaku pada dirimu? Kalau malam itu diturunkan Quran, malam itu jadi berkat, kamu inna kunna munzirin. Sungguh, sungguh, kami sentiasa beri peringatan dan amaran. Allah bagi tahu, kami turunkan Quran itu sekaligus pada satu malam, dan malam itu menjadi berkat kerana turunnya Quran. Sebelum tu Allah bagi tahu, Quran itu jelas dan nyata. Tempat untuk kita rujuk. Kalau malam tu boleh jadi berkat, tuan-puan, bayangkan apa impak dan kesan yang Quran boleh datangkan pada hati kita, pada jiwa kita, pada kehidupan kita, pada keluarga kita. Tapi apa yang kita buat? Kita menunggu-nunggu, mencari-cari malam yang berkat. Dan dalam masa yang sama, abaikan Quran. Kan? Dia macam ni lah. Kita hantar mak bapak kita pergi hospital untuk berubat, IJN ke, atau mana-mana, pusat kanser negara ke. Kita hantar mak bapak kita pergi berubat. Lalu, sepanjang proses berubat tu, kita tak pernah pergi pun, tak pernah tengok. Tak pernah tengok, tak pernah melawat. Serahkan saja pada hospital, mereka yang, uruskan. Dan kemudian bila dah beransur pulih dan baik, mak bapak kita balik ke rumah, bawalah sebeban ubat. Lalu kita anak-anak merasa kagum dan bangga kerana ubat yang diberikan dapat menyembuhkan mak bapak. Lalu kita mencari-cari ubat untuk sembuhkan mak bapak, melupakan tugas doktor yang pergi cek, yang pergi ukur, yang buat uji kaji, yang layan. Kita lupakan terus doktor. So, bila ada apa-apa hal pada mak bapak kita, kita refer balik. Ubat ini kot yang selalu dimakan hari tu. Begitu teruk jadinya kita, tuan-puan. Satu tengok bila Ramadan, apa yang dikejar? Malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam tu tak boleh buat apa-apa. Malam tu diberkati. Kenapa malam tu diberkati? Kerana Quran turun. Yang kita kejar malam. Tapi kita tinggalkan Quran. Wih, dahsyat kita ni. Jauh sangat kita punya penyimpang lari. Allah tutup ayat 3 dengan kami datangkan peringatan. So, berilah tumpuan kepada Quran yang jelas dan terang, bukan pada benda lain. Ini saya jumpa satu cincin. Bentuknya macam ni. Tak tahu nampak ke tak? Kan? Saya tak nak sebut tapi bentuknya macam tu. Menjadi kegilaan sebahagian orang. Diletak dekat kepala, diletak dekat sejadah, letak dekat baju. Dan dia kata, oh ini ada berkat. Buat.
Sumber keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pada Quran, tidak pada benda yang lain. Ramadan, bulan keberkatan, kerana Quran turun. Bukan kerana bulan tu sendiri. Lailatul Qadar, malam yang berkat, kerana Quran turun. Bukan kehadiran malam tu. So, sebab tu bila kita tak clear, maka kita akan terbawa-bawa oleh arus kebanyakan manusia. Kita hanya berusaha beribadah sungguh-sungguh hanya pada bulan tertentu. Mencari hanya malam tertentu. The rest 11 bulan, kita tak buat apa-apa pun. Malah kita tinggalkan Quran itu. Sepi dalam almari. Bukan kita lah kot orang-orang lain. Jiran sebelah rumah ke, atau mungkin siapa. Orang dekat Zimbabwe sana. Grup opah ni okey semua kan? Kalau okey, kasih anggut satu kali. Kalau tak okey, kasih geleng satu kali. Okey sangat-sangat Ustaz. So, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Okey Ustaz. So, antara fungsi Quran itu didatangkan biar dia jadi peringatan. Kita ni perlu kepada peringatan. Sebab kita ni cepat lupa. So, perlu pada peringatan. Dan Allah bagi free. Allah bagi free bentuk peringatan-peringatan penting ni. Kan? Kalau kita lantik konsultan untuk ingatkan kita tentang masa depan, rasa-rasa berapa kita perlu bayar bulan-bulan? Pernah tak ada yang terlebih kaya lantik konsultan tolong ingatkan saya tentang masa depan? Selalunya big bosses yang ada PA peribadi. Jadual dia penuh dengan aktiviti, PA dia ingatkan, bos, hari ni start pukul 8 pagi, bos ada ini, kemudian ada ini. Tu berapa bayar gaji PA bulan-bulan tu? Takkan minimum wage, gaji minimum 1,500. Tak. PA paling kurang basic berapa? 2,000, 2,500. Kalau yang berpengalaman 5,000. Kalau yang jenis macam butler, Batman tu, sekurang-kurang dia ada share dalam syarikat Gotham City tu. Dan sekarang Allah bagi peringatan secara percuma tentang masa depan kita. Dan peringatan itu ada kalanya peringatan bentuk menggembirakan. Bashir. Dan munzirin, nazir. Amaran. Kita kalau tak diberi amaran, kita akan buat semahunya. The best part adalah kita sanggup, tuan-tuan. Kita sanggup tiap hari untuk cek kadar gula kita. Dah sampai tahap amaran ke tak? Assalamualaikum. Sebab duk suntik insulin. Kan? Tapi pernah tak kita cek kondisi hati kita setiap hari, connection dengan Quran, dalam bahaya atau tak? Inna kunna munzirin. Allah sebut begitu. Kami sentiasa beri peringatan dan amaran. Kemudian fiha yufraqu kullu amrin hakim. So, fungsi Quran yang pertama yang didatangkan dalam surah Dukhan ni, fungsi pertama dia munzirin. Amaran dan peringatan. Fungsi kedua, Allah kata di dalamnya fiha, cuma fiha dekat sini ada yang kata tentang Lailah Mubarakah, tentang malam, dan fiha juga tentang Quran. So, sewaktu Lailatul Mubarakah,
sewaktu Lailatul Qadar itu, sewaktu malam turunnya Quran, Allah kullu amrin hakim. Ustaz Tiap-tiap putus-putus. urusan diputuskan pada malam tu. Okay? Pada malam Lailatul Qadar, selain daripada Quran turun, Allah memutuskan apa yang nak dibuat sepanjang tahun ni atau sepanjang tahun depan. Sebab tu permintaan dan permohonan kita pada malam itu sangat krusial. Permohonan kita boleh dimasukkan sekali dalam keputusan urusan urus tadbir alam pada malam tu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dia seolah-olah macam sedang dibentang bajet, ada kertas-kertas dari tepi. Ni masukkan sekali, ni masukkan sekali. Bajet untuk 1 tahun. Amrin hakim. Tuan-puan, Amrin ni, okay. Amrin ni maksudnya perintah. Amrin ni maksudnya perintah. Dan perintah ni tidak boleh diubah. Tetap dan tidak boleh diubah. Hakim pula keputusan. Hakim pula keputusan. So, bagaimana alam ni bergerak? Bagaimana alam ni bergerak? Alam ni bergerak atas 2 bentuk arahan dari Allah. Pertama, khalaqa, penciptaan fizikal. Yang kedua, amara, arahan-arahan, peraturan-peraturan. Satu khalaqa, satu amara. Satu khalaqa, satu amara. Dan bila Allah cipta makhluk fizikal ni, Allah cipta ketam, Allah cipta memerang, telefon, manusia, yang itu tu bentuk fizikal kita ni kan, fizikal. So kemudian Allah turunkan pula amara, peraturan-peraturan yang disebut sebagai sunnatullah, peraturan-peraturan, guidance, panduan dan hidayah, bagaimana makhluk tu beroperasi. Memerang makan ikan, dia tak makan spaghetti. Elephant makan tebu, dia tak makan padi. Kucing dia kejar tikus, dia tak makan pancake. Lembu dia ragut rumput, dia tak gigit harimau. Itu amar. Peraturan-peraturan kepada setiap makhluk terperinci apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. Burung tak perlu peti ais, dia kena keluar pagi cari makan, balik petang kenyang. Itu amar. Berapa banyak daun gugur pada tahun itu, berapa banyak pokok-pokok baru yang tumbuh, berapa banyak pokok mati, itu amar. So pada malam Al-Qadar, Allah putuskan arahan-arahan itu. Dan diputuskan tu dalam bentuk dibahagikan dengan jelas. Yufraqu, farqu ataupun faraqa ni dibahagikan dengan jelas.
Dibahagikan dengan jelas. Sebab tu bila berkaitan dengan amar, contoh api ni membakar. Api ni dia atribut tugas dan fungsi dia membakar. Tapi bila Allah ubah arahan kepada api, ubah arahan dia, ubah dia punya software, api yang sepatutnya membakar Nabi Ibrahim berubah sifat. Dia bukan sahaja tidak membakar, tetapi dia menampung Nabi Ibrahim daripada jatuh terhentak dari tempat tinggi. Api bertindak sebagai semacam air, menampung, dan Nabi Ibrahim rasa nyaman dalam api. Dan ayatnya, kulna, kami katakan kepada api. Kulna, kami beri arahan kepada api. Kulna, kami kata kepada api. Ya nar, wahai api. Itu arahan-arahan Allah. Wahai api, ini arahan Allah. Wahai api, kuni, jadilah engkau. Bardan wasalaman. Sejuk, tidak membakar. Wasalaman, selamat. Selamat apa? Nabi Ibrahim jatuh dari tempat tinggi. Api yang tampung supaya dia tak terhentak. Itu amrin. Sama macam bila Nabi Ibrahim sembelih anak. Pisau sudah di leher, Allah tukar jadi kibas. Itu amrin. Dan perkara mukjizat yang lain atas arahan Allah bertukar. Biasanya begini, jadi begini. Bertukar. Tu yufraqu kullu amrin hakim. Suatu dalam doa kita, kita meyakini Allah boleh. Allah boleh tukar, Allah boleh tentukan. Begitu keyakinan kita pada Allah. So ada dua, satu khalaqa dan satu amarah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina. Allah kata, arahan-arahan itu dari sisi kami. Inna kunna mursilin. Kamilah yang mengutuskan. Kamilah yang menyampaikan. So, Quran datang diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkatan, dan pada malam itu juga kami menentukan urus takbir kami, dan urus takbir itu special dari sisi kami. Urus takbir itu dari sisi kami, amram min indina. Kemudian Allah kata, inna kunna mursilin. Sungguh, kamilah yang bertanggungjawab untuk mengutuskan rasul-rasul. Kamilah yang mengutus. Kamilah yang mengutus, mursilin. Dan bila sebut mengutus, dia ada beberapa utusan dari Allah. Antaranya, seperti yang kita tahu, Allah mengutus para rasul untuk sampaikan Quran, untuk sampaikan risalah. Kan tadi Allah turunkan Quran untuk sampaikan risalah. Dan kalau lihat pada malam tersebut, adakah hanya Quran yang turun? Apalagi yang turun, apalagi yang berlaku? Allah tentukan arahan-arahan dia. So sekarang ni, siapa yang nak jalankan arahan-arahan tu? Berapa banyak taburan hujan untuk tahun tu? Berapa laju, berapa kuat, berapa kali angin nak bertiup?
Bila Allah kata inna kunna mursilin, kami utuskan juga malaikat-malaikat yang menjalankan arahan-arahan ini. So, Quran turun, kami utuskan Rasul untuk sampaikan. Arahan kami putuskan pada malam itu, kami utuskan malaikat untuk jalankan. Wow. Dan kedua-duanya, sama ada Quran yang turun ataupun arahan-arahan kami yang kami putuskan, kedua-duanya adalah bentuk kasih sayang dari Tuhanmu. Rahmatan mir Rabbik. Itu bentuk kasih sayang dari Tuhanmu. So, tuan-puan, inilah realiti yang kita lalui hari-hari. Quran ini bentuk kasih sayang dari Allah. Hujan yang turun juga bentuk kasih sayang dari Allah. Pokok yang tumbuh bentuk kasih sayang dari Allah. Matahari yang terik itu juga bentuk kasih sayang dari Allah. Pergi ke tepi pantai, angin sepoi-sepoi bahasa, itu bentuk kasih sayang dari Allah. Pasang surut air laut, bentuk kasih sayang dari Allah. Apa yang berlaku dekat keliling kita tak lepas dari bentuk kasih sayang dari Allah. Tak terlepas. Rahmatan min Rabbik. So, kalau faham begitu, mintalah hanya pada Allah. Jangan minta pada wali-wali. Jangan minta pada kubur. Jangan bergantung pada tangkal. Rahmatan min Rabbik. Semua tu rahmat dari Tuhanmu. Tak ada yang terlepas dari rahmat dari Tuhan. Ustaz, saya aksiden Ustaz. Adakah itu rahmat dari Tuhan? Betul, rahmat dari Tuhan. Cuma kita belum nampak. Kita belum faham. Bila? Semalam kot. Semalam. Ada satu gambar. Kan kalau dalam buku latihan anak-anak ni darjah 1, darjah 2, dia kadang ada gambar dan suruh buat dialog. So dalam gambar tu ada kotak dialog. Seorang lelaki, latar belakang dia bengkel, katalah bengkel Pak Abu. Kemudian ada beberapa kereta dekat tepi dia. Lelaki itu tengah angkat tangan. Kemudian ada kotak dialog ke atas. Tuan-puan, kalau tuan-puan punya pandangan, apa dialog yang sesuai untuk lelaki itu? Dia sedang angkat tangan, bengkel Pak Abu, kat belakang ada kereta-kereta. So, tanggapan kita, oh ini mekanik kereta. Kan? So, kalau kita lah disuruh buat dialog, apa dialog yang kita nak letak kat situ? Mudahkan urusan, kan? Apa lagi? Bentuk-bentuk doa ke atau apa? Alhamdulillah, berjaya buka bengkel. Kan? Lazimnya, bentuk dialog yang kita fikirkan begitu. Kata ada satu orang budak ni, dia tulis, dialog dia apa? Pakcik bukan apalah. Pakcik bukan nak doakan kerosakan kereta. Tapi kalau lagi banyak kereta rosak, Alhamdulillah pakcik dapat rezeki. Kita aksiden menjadi punca rezeki buat orang lain. Keburukan yang menimpa kita, keburukan yang kita nampak sebagai keburukan menimpa kita, tapi kita dapat ganti pengalaman yang berharga. Bumi Kelantan banjir. Berkali-kali tiap tahun. Tapi ada seorang pakcik dari Terengganu disindir sebab dia buat pelampung letak bawah rumah. Orang lain, masyarakat sekeliling sindir dia. Berona demo.
buat yang bukan-bukan, tak masuk akal. Tapi bila kampung tu banjir, rumah dia terapung. Dia tak rugi. Banjir berulang kali memberikan pengalaman berharga. Pengalaman boleh beli ke? Tak boleh. Sumber dan punca pula kepada orang-orang yang dekat luar, yang tak kena banjir, untuk hulurkan bantuan. Boleh dapat sumber pahala pula kat situ. Apa nama? Sumbangan tenaga, bantuan wang ringgit, dipanjatkan doa, ingatan pada Allah semakin tinggi. Banyak rahmatan min rabbik yang kita tak nampak. Sebab selalu manusia akan tumpu kepada kenapa aku kena. Kenapa aku kena? Rahmatan min rabbik. Lalu Allah kata apa? Innahu huwas sami'ul alim. Setelah kita baca dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan kita clear. Oh, macam ni yang berlaku. Bukan hanya Quran turun tu sebagai rahmat, tetapi arahan-arahan Allah yang dijalankan oleh malaikat juga rahmat. Maka setelah kita sedar dan kita mula tunduk, dan barulah kita mengungkapkan isi hati. Mungkin dalam bentuk doa, mungkin dalam bentuk syukur, mungkin dalam rasa lega, dan Allah kata innahu huwas sami'ul alim. Sungguh dialah yang maha mendengar permohonan kita, permintaan kita, rasa syukur kita, pengaduan kita. Hanya dia yang dengar. Sebab lazimnya tuan-puan, kalau kita bagi contoh macam ni, seorang isteri ataupun anak, seorang anak yang dia first time nak buat pembentangan depan kelas. First time nak buat pembentangan depan kelas atau nak ikut pertandingan bercerita. First time. So dia beritahu pada ayah dia, ayah, boleh tolong tak macam mana nak hilangkan rasa gugup ni? Ayah atau ibu dia boleh saja dalam banyak option yang dia boleh pilih. Okey, cuba buat pembentangan kat depan, bagi ayah tengok. Okey, cuba buat pembentangan kat depan, mari ayah tengok. So ayah dia tengok daripada jauh, tengah buat pembentangan kat depan. Itu satu option. Cuba bandingkan dengan option yang kedua. Okey. Adik rasa pembentangan macam mana? Cuba apa nama? Cuba adik sampaikan, mari ayah dengar. Apa beza mari ayah tengok dan mari ayah dengar? Lazimnya tuan-puan, psikologi manusia, bila dia dengar, mari ayah dengar, itu lebih dekat dan lebih akrab. So, sekarang Allah bagi tahu, manusia, kau nak kenal Tuhan kan? Kau nak kenal Tuhan yang menurunkan Quran kan? Dan kau juga perlu kenal Tuhan yang menentukan arahan-arahan dia malam Lailatul Qadar kan? Dan kami utuskan Rasul, satunya untuk terangkan pada kamu Quran, satu lagi untuk jalankan urusan-urusan pentadbiran. Dan bila kau dah kenal Tuhan, lalu kau banyak permintaan-permintaan, aku dengar. Perkataan innahu huwas sami'ul alim, gambarannya ialah Allah sedang datang dekat untuk dengar.
Emosinya tu Allah rapat. Mari aku dengar. Apa yang kau nak? So, bila manusia tertekan, dia semacam dia jerit pada dunia, tolonglah dengar apa yang aku nak. Tapi Allah sendiri sebut, aku dengar. Tersebut. Aku dengar. Mengadulah, aku dengar. Berdoalah, aku dengar. Bacalah Quran, aku dengar. Malam Lailatul Qadar, angkatlah permohonanmu, aku dengar. Innahu huwas sami', hanya dia yang mendengar. Al-alim, dan dia tahu keadaan hamba-hamba dia waktu hamba-hamba dia sedang memohon. Innahu huwas sami'ul alim. Allah kata dia dengar. Dia dengar doa kita. Dia tahu masalah kita. Dan untuk perbandingan, orang-orang yang pergi kubur, orang dalam kubur tu dengar ke kita minta? Yang meru wali-wali. Wali tu dengar ke apa yang kita minta? Tak. Dan di sinilah farku, perbezaan yang jelas dan nyata. Makhluk-makhluk yang manusia puja, Lata, Uzza, Manata, mereka tak dengar. Malah lebih dahsyat daripada tu. Kalau lalat hinggap dekat batang hidung dia, dia tak mampu nak halau. Dia tak mampu nak halau. Tu innahu huwas sami'ul alim. Dia dengar. Allah Maha mendengar dan tahu. So begitulah Allah perkenalkan kepada kita siapa dia. Siapa yang boleh menerima doa? Bagaimana urusan pentadbiran dia? Siapa yang terlibat? Apa perkara penting kita perlu ambil perhatian? Quran. Bagaimana alam ini bergerak dan berfungsi? Semuanya datang daripada Allah dan semua itu dalam bentuk rahmat dari Tuhan. Ustaz, saya ada masalah dengan suami dan akhirnya kami bercerai. Itu juga rahmat ke Ustaz? Betul, itu juga rahmat. Mungkin itulah jalan yang paling selamat supaya iman dan Islam kita terbela dan terjaga. Kita tahu. Nabi Haidir dengan pengembaraan dengan Musa sehingga berlaku korban nyawa seorang kanak, seorang anak. Kerana khawatir kalau anak itu, kalau anak itu nanti berpotensi untuk menjadikan mak bapak dia kufur. Puasa tahun yang lalu, 9 anak beranak meninggal on the dot. Dilanggar trailer. Sewaktu hujan, MRR tu. Tinggal ayah dan anak dia yang kat asrama. Tinggal 2 beranak. Allah tarik waktu puasa, waktu Ramadan. Dan kita tak tahu apa bentuk rahmat Allah untuk lelaki ni. Tak tahu. Yang kita nampak, wow, 9 orang mati serentak. Mesti dia devastated. No, tak. Itu bentuk rahmat dari Allah. Rahmat spesial untuk dia yang kita tak tahu. Bagaimana bentuk ganjaran, bentuk syurga kalau dia boleh bersabar. Kita tak tahu. So, apa yang berlaku dekat sekeliling kita? Kita kena meyakini Allah takkan pernah buat keputusan untuk susahkan kita. Tak.
Allah takkan pernah buat sesuatu yang mendatangkan kesan buruk pada kita. Tak. Melainkan pilihan-pilihan yang kita buat. Apa yang Allah buat untuk kita, itulah paling baik. Itulah paling baik. Yufraku kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Keputusan yang Allah buat adalah paling baik untuk kita. Mana mungkin kita boleh bersihkan emas kalau emas itu tidak dibakar. So manusia mana mungkin boleh disucikan bersih kalau tidak diuji di dunia. Itulah bentuk rahmat dari Allah. Tapi kadang bila berlaku ujian-ujian itu, kita kadang tak nampak dan tak faham. Lalu ada yang mengeluh, ada yang rasa sedih, ada yang murung berpanjangan. Tapi benda itu kita boleh atasi dengan baca dan tadabbur Quran. Melihat rahmat Allah dalam pelbagai bentuk. Oh, dahsyat. Last, dah 3.34 kan? Last. Pernah kenal Syekh Ramadan Al-Buti, almarhum Ramadan Al-Buti. Dia ni ulama Syria, ulama dari Syria. Dan Dr. Zul pernah belajar daripada dia ni, Dr. Zul. Sewaktu Syria di awal-awal proses rakyat bangkit nak menentang kerajaan Bashar Assad, ulama ni satu-satunya ulama yang menentang gerakan reformasi tu. Dia satu-satunya individu dalam Syria, dalam dunia yang menentang gerakan rakyat bangkit untuk lawan kerajaan. Ulama yang lain sokong rakyat. Dia kata, tak, jangan buat begini. Dalam fikah kenegaraan, perkara paling utama yang perlu dipertahankan ialah kedaulatan. Itu dia punya hujah. So, bila dia berhujah macam tu, seolah-olah dia berpihak pada kerajaan. Sedangkan dia kata, tak, aku tak berpihak pada kerajaan. Aku sayang negara ni. Kerajaan bertukar ganti. Negara nak ganti mana? Dia pertahankan pendapat dia, halang rakyat daripada bangkit, sampailah dia sendiri dibunuh dalam masjid. Tengah-tengah dia berkuliah, ada bazooka datang, hancur. Dia meninggal dalam masjid. Syekh Ramadan Al-Buti. So, bila kebangkitan rakyat dekat Syria ni, tahun bila? 2000 berapa? Bermula perang Syria. Siapa ingat? Tahun bila? 2011. 2011. Sekarang 2023. Berapa tahun dah tu? Sampai sekarang rakyat Syria dia tak ada tempat kembali. Negara dia dah tak ada. Malah kerajaan Bashar Assad adalah kerajaan yang tak berfungsi sekarang kerana dikuasai, dikontrol oleh kuasa luar. Rusia ambil alih. Dan rakyat Syria sampai ada yang terpaksa makan rumput untuk terus hidup. Kita tak tahu tentang masa depan. Tapi hormatilah ulama-ulama yang berjuang untuk memahami
perkara-perkara buruk, risiko yang boleh berlaku pada masa depan. Rakyat ni dia ikut sentimen je. Gantung, guling. Seolah-olah macam kalau digulingkan kerajaan tu, okey, kitalah yang boleh ganti mengurus tadbir kerajaan. Sedangkan yang bercakap tu tak ada pengalaman pun mentadbir. Dekat luar dia boleh komplain macam-macam, beginilah, harga telur macam ni mahal, patutnya buat macam ni. Tapi bila dia dapat jadi menteri, apa dia buat? Tak ada pun. Bayangkan, Allah kata, rahmatan min rabbik. Apa bentuk ganjaran untuk Syekh Ramadan Al-Buti yang Allah sediakan kerana perjuangan dia. Kata-kata dia benar. Syria sudah hilang kedaulatan sekian lama. Kerajaan tak boleh ditubuh. Dah hilang segala bentuk nikmat, kemakmuran, kebebasan selama ni dah habis. Rakyat dia habis. Dan Syekh Ramadan Al-Buti sekarang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sedang menuai kebenaran perkataan dia. Rahmatan min rabbik. Wow. Dahsyat tuan-puan. So, cukup dulu sampai ayat 6. Next, kita akan pergi ke ayat 7. Dalam pada Quran memberi penjelasan yang benar pun, ramai manusia yang tak terima. Dan ayat 7 onwards, Allah terangkan jenis-jenis manusia begini dan bagaimana mereka punya sikap dan apa yang bentuk peringatan yang Allah datangkan buat mereka. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Okay, Ustaz, boleh kita buka soalan ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey. Siapa yang jemaah nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Masa kita melihat ayat ni kan, ada tafsirannya rahmat, kemudian ada juga hikmat kebijaksanaan. Apa beza dua ni Ustaz? Apa beza rahmat dan hikmah? Dan hikmat kebijaksanaan dalam tafsiran ayat ni. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Rahmat kata akar dia rahama. Rahmat kata akar dia rahama. Dan dalam rahama tu dia dalam Quran ada 4 benda. Cinta, kasih sayang, peduli, caring, peduli. Cinta, kasih sayang, peduli, dan apa lagi satu? Saya lupa. Ada 4. Dalam rahama ni dia ada 4 benda. Saya ingat 3 je lah. Cinta, kasih sayang, peduli, dan apa lagi satu lah, lupa. Hikmah pula, hikmah kata akar dia hakama. Hikmah kebijaksanaan, kata akar dia hakama. Hikmah ni bijaksana. Tapi kalau kita tengok bahasa Arab, hikmah kata akar dia hakama. Ha, kaf dengan mim. So hakama ni maksud asal dia ialah pemutus. Dia ada 2 maksud. Satu putus dan satu lagi bersambung. Hakama ni sama ada putus ataupun bersambung. Macam mana nak faham tu? Okey. Sesuatu yang bersambung, dia akan lebih clear. Dia akan jelas kerana dia tak putus. Sesuatu yang bersambung, dia tak akan putus. Sebab tu, hakim, daripada kata akar yang sama, hakama, akan membentuk hakim. Hakim adalah orang yang dia buat keputusan setelah dia nampak hujah yang berlaku depan mata dia, make sense. Pendakwa raya bawa hujah begini, bawa bukti begini, okey, ada kolerasi, ada pertalian
antara exhibit A dengan exhibit B, dengan waktu kejadian, dengan cara macam mana dia buat, dengan begini dan begini. Semuanya nampak bersambung, make sense. Baru dia buat keputusan. So, orang yang bijak ialah orang yang otak dia bersambung, sel-sel otak bersambung. Dia baca buku ni, dia baca buku A, buku B, buku C. Oh, dia boleh gabung sekali. Okey, buku A kata begini, buku B kata begini. Okey, make sense, nampak bersambung. Begitu juga Quran. Ayat Quran dekat surah ni juga disebut dalam ayat yang lagi satu begini, dan ini begini, Quran ni mubin, syaitan ni mubin. Oh, Quran tu jelas dan nyata. Syaitan juga jelas dan nyata. Bagaimana tindak tanduk syaitan itu dijelaskan dengan begitu clear dalam Quran. Semuanya nampak intact dan bersambung. Itu maksud hikmah. So, kita senang translate jadi bijaksana. Okey, faham. Jadinya dia interconnecting lah Ustaz. Kalau dalam hikmah ni. Okey, okey. Betul. Makasih Ustaz, baru jelas. Kenapa Quran perlu interconnecting? Sebab problem manusia intertwine. Kenapa Quran perlu interconnected? Sebab problem kita ni intertwine. Punyalah masalah kita ni pelbagai, rencam dan intertwine. Allah gambarkan dia seperti sarang labah-labah. Surah Al-Kabut ada cerita tentang problem yang manusia hadapi. Gambarannya seperti sarang labah-labah. Siapa yang boleh buka sarang labah-labah? Tak ada. Tak ada orang, tak ada manusia boleh buka, boleh rungkaikan sarang labah-labah menjadi satu tali yang panjang. Tak boleh. Begitulah ujian, begitulah masalah kita, masalah manusia ni. Dia macam sarang labah-labah, intertwine. Dan hanya bantuan dari Allah sahaja kita boleh hadapi masalah tu. Tanpa bantuan dari Allah, kita carilah mana-mana makhluk, mana-mana manusia yang bantu untuk settle problem kita, takkan berjaya. Kalaupun berjaya, hidup sengsara. Macam huruf 6 dan 9. Tunggang terbalik. Huruf 6, 9, tunggang terbalik. Kenapa 6, 9? Sebab jumlah ayat dalam surah Al-Ankabut 69. Hui, dahsyat gila. Dahsyat Allah bagi. Problem kita disebut dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut tentang rumah labah-labah yang begitu rapuh dan jumlah ayatnya 69. Tunggang terbalik. Tanpa Allah kehidupan kita tunggang terbalik. Wallahu a'lam. Makasih. Padanlah bila menuntut ilmu, kita disyarankan untuk berdoa hikmat kebijaksanaan. Okey, dari sana. Okey. Okey, faham, jelas. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, nak tanya, how relevant is pepatah Melayu yang kata raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah, daripada kalau kita tengok daripada perspektif tafsiran daripada Al-Quran? Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Okey. Quran beri kita panduan tentang kepimpinan ini dalam banyak tempat. Antaranya bila Allah kata bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Rasul. Kemudian Allah sambung wa ulil amri minkum. Kalau dalam fiqh kenegaraan pemimpin ni dia perlu jalankan amanah dia. Bila pemimpin tak beramanah, apa fungsi rakyat? Fungsi rakyat untuk datangkan bentuk teguran supaya pemimpin tu ingat balik. Okay? Fungsi rakyat untuk datangkan bentuk teguran supaya
pemimpin tu betul balik. Cara untuk kita belajar sisi kepimpinan dalam agama ini macam kita solat. Macam kita solat. Imam sebagai pemimpin, kita rakyat makmum kat belakang. So bila imam salah, apa rakyat perlu buat, apa makmum perlu buat? Dia tegur. Tegur. Tegur tu guna saluran dia kan. Ucap subhanallah, kalau perempuan dia tepuk tangan. Kalau dia salah baca, betulkan bacaan. Namun waktu makmum betulkan bacaan itu, makmum juga perlu tahu macam mana nak tegur. Bukan main ikut suka tegur. Niat dia perlu menganggap apa bentuk teguran itu sebagai zikir, bukan niat nak berkomunikasi. Sebab kalau niat nak tegur, berkomunikasi, batal solat makmum. Dia perlu betul-betul macam tu. Dan katalah imam salah rakaat. Sembahyang isyak sepatutnya salam, tapi imam naik. Makmum kena ikut ke? Tidak, sebab imam sudah salah. Makmum tak boleh ikut benda yang salah, walaupun pada asasnya setiap pergerakan imam, makmum kena ikut. Tapi ikutnya makmum tu tidaklah melampau batas syarak. Dia ada peraturan tu. So imam perlu buat macam mana? Imam kena belajar. Perlu buat macam mana? Tahu tindak tanduk. Macam mana nak buat kalau dia terlepas 5 rakaat. Makmum tunggu sampai imam settle. Dia terlepas sampai berdiri. So imam kena sempurnakan rakaat tersebut. Kena rukuk, kena iktidal, kena sujud. Makmum kena buat apa? Tunggu kat belakang. Jangan buat apa-apa, tunggu. Jangan bagi salam, tunggu. Makmum ada 2 pilihan. Tunggu sampai sama-sama bagi salam dengan imam, atau mufaraqah. Dan tak ada pilihan ketiga, makmum gulingkan imam. Tak ada. So dalam bernegara, dalam keadaan-keadaan rakyat menggulingkan pemimpin, dia tak ada bentuk tu. Better tunggu mufaraqah, Ustaz. Kalau mufaraqah, kita hanya dapat sekadar pahala berjemaah sampai rakaat tu je. Kalau tunggu, kita dapatlah pahala yang sempurna sampai ke hujung. Malah mungkin ada bonus tambahan, sujud sahwi. Itu yang kita tunggu. Kalau imam sujud sahwi sebelum salam, makmum wajib ikut. Kalau imam sujud sahwi selepas salam, terpulang makmum nak ikut atau tak. Sebab dah salam, dah habis salat. So menjadi makmum yang cerdik dalam sembahyang sangat banyak membantu untuk menjadi rakyat dalam negara. Pemimpin ni Allah angkat. Dia buat salah ke, dia rasuah ke, dia buat itu ke, dia buat ini ke, dia bakal jawab depan Allah. Kalau kita kata pemimpin kita pecah amanah, kita betul ke jalankan peranan sebagai rakyat yang tak pecah amanah? Kadang kertas dekat office kita pun kita print guna untuk anak jawab soalan. Pen daripada office kita bawa balik rumah. Print resepi. Wow. Dia ada timbal balik yang cukup besar. Satu tadi saya sebut, kita kat luar daripada kerajaan, kita senang untuk bagi kritikan. Telur naik, ayam naik begini, ekonomi merudum gini. Tapi kalau kita diberi amanah tu, apa yang kita boleh buat?
Dahsyat. Tahukah anda bahawa tak ada satu pun pengusaha Melayu Islam yang sudi untuk bergelumang dalam industri ayam telur. Dan margin keuntungannya senipis 1 sen. Telur, harga naik 1 sen, dia boleh rugi satu hari puluhan ribu. Ada peniaga Melayu sanggup ambil risiko macam tu? Tak. Melihat keadaan orang Melayu dan cara berniaga, saya tak yakin kita boleh ambil risiko macam tu. Sebab tu kita punya dalam negara ni, peniaga-peniaga telur, pemilik kilang-kilang telur ayam ni, ayam telur, rata-rata bangsa Cina. Sebab dia ada komuniti yang sudah lama ada support system. Support system. Kita belum ada. Dan adakah kerajaan baru nak buat? Makan masa berapa tahun pula nak berjaya? Kita tak ada benda tu. Dan bila masyarakat Cina buat benda tu, cuba untuk bangunkan negara, ada pula suara sumbang, ini negara kami, baliklah Cina. Macam tu kita orang beriman, keluar dari mulut macam tu. Orang yang sama-sama bangunkan negara daripada kecil, yang dia tak pernah dapat apa-apa bantuan penundukan dari kerajaan, dan dia buat semata-mata kerana nak survive dekat Malaysia, dan ada orang Malaysia yang sanggup sebut macam tu pada bangsa dia. Mulianya lah orang yang Islam begitu, Melayu. Banyak benda di belakang tabir yang kita tak perasan. Dan luckily Allah masih lagi sudi untuk kekalkan keamanan. So, kalau tak tuan-puan, kita dah lama dah, negara kita dah lama dah boleh perang saudara. Dah lama. Di Malaysia, Allah masih kekalkan keamanan. Itu pentingnya rakyat menjadi rakyat yang cerdik. Rakyat yang cerdik. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim atas pencerahan perkongsian ilmu yang cukup padat dan berisi sekali. Dan semua kita mengambil ibrah darinya, dan kita akan sama balik pada ayat yang ke-7 Ustaz, ya. Pada ayat ke-7 insya-Allah. Dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi duduk hingga ke akhir majlis ini, dan teruskanlah hingga ke pukul 5.30 nanti. Pukul 5.30 nanti akan ada sesi bicara sunnah-sunnah yang dilupakan, akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz. Okey. Dan kita tangguhkan dulu Ustaz sesi tadabbur ini, dan mohon tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.